KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Ya saudara, selamat malam seram. Okey, saya akan terus mulakan malam seram. Saya tak boleh buat lagu dan juga benda-benda yang lain lah. Mohon maaf malam ni lewat kerana tadi saya dah upload status kan. Kalau anda ada follow saya di YouTube channel Malam Seram, situ ada community tab. Dekat situ selalu saya akan update malam seram lambat, malam seram itu, malam seram ni. Saya jarang update di Facebook mahupun di Instagram. Saya lebih kalau tentang malam seram ni lebih saya suka update di community tab di Malam Seram channel. Jadi tadi kereta saya rosak. Saya hantar anak saya gini sebenarnya. Saya tadi daripada studio lah ya, untuk ambil barang. Kemudian daripada studio tu saya hantar anak saya pergi ke rumah ibu mertua, kedua-duanya lah dengan isteri. Jadi hantar anak sebab esok saya dengan isteri ada pagi ni dengan isteri ada majlis persandingan untuk kami diundang selaku pengacara. Kemudian jadi hantar anak sana. Masalah dia saya punya lampu dia auto tau. Saya dah set auto. Tapi bila saya jalan, saya tak perasan. Lampu tu dia kira tak mati bila saya matikan enjin kan. Saya pun tengah dukung anak ni atas. Turun bawah. Problem ni. Dan saya ada seorang kawan yang memandu. Itulah, saya kawan tak ramai. Kenalan ramai. Kawan berapa je lah boleh kira dengan jari. Saya pun telefon lah kawan-kawan saya ni, seorang yang memandu ni lah. Dalam banyak-banyak hari dia keluar, dia kat mana? Aku kat luar ni. Best kat luar, yes. Okay, kau drive tak? Hari ni aku tak. Dalam banyak-banyak hari ni dia tak drive. Aku dengan members lah tengah lepak. Jadi apa saya buat tadi? Saya pun carilah jalan mana sekarang ni takkan nak berhentikan random kereta kan. Saya pun book Grab daripada blok ni pergi blok sebelah je. Yuran Grab dia berapa? $6.50 lah. Tapi saya kasih tip. Tak kasih pula kan. Jadi masalah dia bila Grab tu sampai, sebelum Grab tu sampai, dia pusing Dia pusing ke kiri, ke kanan. Sampaikan Grab offer saya voucher. Sebab pemandu ni macam dia rasa curiga katnya lah. Kenapa daripada blok cakap lah 144 nak pergi 145 ni kan. Jadi dia pusing. You still there? Dia tanya saya. Yeah, I'm still here waiting for you. Pusing-pusing. Akhirnya dia sampai pula. Nak masuk dekat situ tak boleh. Kereta saya dah tak boleh start ni Terpaksa lah saya tolak sing-sing lengan. Make kau sing-sing lengan, tarik seluar. Neutral gear, tolak kereta. Kereta ke belakang kan. Okay, baru uncle tu boleh reverse, boleh start, jump start. Alhamdulillah dah boleh jump start. Dan esok pagi ni lah ada wedding. Selepas live saya nak turun bawah, saya nak start lagi kereta, tengok boleh start tak. Kalau tak boleh nak kena cari alternative plan kan. Jadi itulah sebab tu mula lambat. Jadi mohon maaf, bukan sesuatu yang dirancang dan disengajakan ya. Walau bagaimanapun malam seram tetap diteruskan. Alhamdulillah saya sampai rumah berpeluh-peluh Sebab saya tadi kan tolak kereta kan. Masuk toilet, ambil facial wash, boom, cuci muka. Sebab tu muka saya nampak tak putih sini. Jadi terima kasih. Malam seram pada malam ini dibawakan khas untuk anda oleh ejen hartana kita #Team Mirzafai. Terima kasih pada Mirzafai yang sudi menaja malam seram dan understanding sebabnya mereka telah pun menjadi penaja lah selama lebih daripada setahun. Kalau anda ada urusan jual beli hartana, mereka lah yang perlu anda cari. Kenapa agaknya? Kenapa kena pilih Mirzafai? Anda bayangkan Mirzafai baru-baru ini telah pun mendapat anugerah dalam ribuan ejen, lebih daripada 1,000 ejen hartanah di dalam syarikat SRI ini. Mirza menduduki mana Mirza ni dia? Mirza menduduki tangga ke-20, mana tadi ini dia? Tangga ke-36 dan Fai menduduki tangga ke-28. Jadi beribu ejen mereka dapat satu posisi 28. Ini adalah untuk tahun 2020 lah 28 dan satu 36, dan saya rasa ini satu pencapaian yang sungguh hebat. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Mirzafai. Dan
Casey yakin perkara ini tidak boleh tercapai tanpa sokongan daripada anda semua, para pelanggan. Tak kisah pelanggan daripada geng momok ke, pelanggan daripada kenalan-kenalan mereka. Saya rasa ini adalah sokongan, ya, kepercayaan yang diberikan kepada Mirzafar. Jangan lupa kalau anda ingin menjual beli hartanah, inilah top agent. Jadi dapatkan khidmat mereka 8131 pula 8383 baru betul 2145 8383 2145 itu talian hotline untuk Mirza Subari, dan 8333 8555 8333 8555 talian hotline untuk Fai Muni. Malam ni Malam Seram akan saya tetap habis lambat, ya, saya janjikan, dan kita akan dengar temu bual bersama dengan Mirza dengan Fai tentang COV. Apa COV? Dah datang balik ke COV ni? Apa manfaat COV, ya, untuk penjual pembeli, dan HLE. Nanti akan kita kongsi sama bersama dengan anda dan saya Casey dalam rancangan Malam Seram. Tolak kereta, babe, penat. Boleh biol. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara. Kisah yang pertama pada tengah malam ini. Sebelum tu, sekali lagi pada yang baru sampai, terima kasih pada geng momok Captain, geng momok Sarjan, kepada semua yang sedang menonton Malam Seram. Ini datang daripada pengirim kita bernama Asni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Asni. Saya nak berkongsi kejadian seram yang berlaku pada diri saya. Ini tentang pengalaman saya ketika saya menetap di asrama. Semalam kan ada yang minta saya kongsi cerita asrama. Ni sempat tadi, insyaAllah saya cuba ketengahkanlah permintaan anda. Berlaku di sebuah asrama yang terletak di Kuala Lumpur. Saya merupakan pelajar yang terpaksa mengulangi, ya, salah satu mata pelajaran kerana tidak lulus. Ramai kawan-kawan saya semua dah tamat pengajian. Oleh kerana saya ni kena ambil satu lagi mata pelajaran untuk luluskan mata pelajaran tu, baru saya boleh menjadi seorang graduan dan mendapat segulung ijazah. Jadi dalam kohort saya ni, saya seorang yang tertinggal. Saya memang tak berapa kenal sangat, ya, dengan pelajar-pelajar yang lain. Mereka adalah junior saya lah. Kami biasa nampak terserempak, dan saya pun tak campur sangat dengan mereka. Rasa terkilan bila kawan-kawan semua dah tamat pengajian. Saya terpaksa mengambil masa lagi lebih kurang 6 bulan untuk habiskan satu mata pelajaran ni. Saya masih menetap di asrama. Pengalaman saya ni ketika saya sedang belajar seorang diri. Dekat asrama kita ada beberapa tempat untuk kita belajar. Untuk para pelajar asrama ni meluangkan masa untuk menggunakan tempat untuk belajar. Jadi saya ni belajar dekat sebuah hall, Casey. Dekat hall ni memang tak ramai pelajar suka pergi. Kenapa agaknya? Kerana daripada bilik asrama nak menuju ke arah hall, yang pertama jauh, yang kedua kena naik bukit. Siapa yang suka, Casey, jalan jauh naik bukit? Yang ketiga, dekat kawasan hall tu memang sunyi dan sepi. Tapi saya suka ke sana kerana yang pertama jauh daripada pelajar-pelajar yang lain. Kita ada beberapa tempat untuk belajar, memang dekat dengan bilik asrama. Akan tetapi bila terlalu ramai pelajar belajar, kadang-kadang bising, Casey. Ada yang bergurau senda sampaikan tak boleh beri tumpuan. Lagipun saya ni kan dah tercicir ke belakang. Jadi saya belajar dekat hall ni seorang diri. Masalahnya apabila tengah belajar, saya ternampak bukan sekali tapi sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali saya ternampak ada burung gagak, Casey. Burung gagak terbang, tiba-tiba dia mendarat dekat kawasan hall yang saya sedang belajar. Jadi saya nampak burung gagak tu dia terbang, kemudian dia mendarat dekat dalam hall. Saya buat bodoh lah.
Kemudian dia jalan gerak, dia lompat, dia terbang keluar. Kemudian dia masuk lagi 4 kali ke si. Kenapa gagak ni asyik datang terbang. Kali keempat dia datang, saya pun tengoklah ada kertas yang tadi saya tulis dan saya salah buat. Saya dah pun ronyokkan kertas tu, remukkan kertas tu, saya campak dekat gagak. Gagak tu terbang. Saya tengok jam pada waktu itu dah terlalu lewat. Kalau seingat saya dah nak dekat 1 pagi ke si. Saya pun tutup buku saya dan nak simpan beg, nak terus pergi ke bilik asrama. Sedang saya bungkus barang-barang, tiba-tiba Casey, gagak tu terbang lagi. Saya perhatikan dia je. Dia kali ini dia mendarat betul-betul depan saya dan dekat bawah. Saya tengok gagak ni saya perasan macam tengah tengok saya. Casey, tiba-tiba gagak ni buka mulut. Dia buka. Dia buka. Dan saya terdengar Casey. Bila gagak ni buka mulut, saya dengar suara orang tengah menangis. Ish, seram kata dia Jadi gagak ni dah mendarat depan Asni, dan gagak ni buka mulutnya. Tiba-tiba Asni terdengar daripada mulut gagak suara perempuan menangis. Saya tanpa membuang masa, barang-barang daripada saya nak angkat satu-satu, semua saya kaup masuk dalam satu beg yang saya bawa. Saya tolak dan terus tinggalkan dewan belajar di sebuah asrama dekat KL. Sedang berjalan, gagak tu terbang, dia hinggap dekat pokok depan. Dekat pokok depan dia hinggap, saya baru nak jalan, saya nampak dia buka lagi, dia nganga lagi, dan suara tangisan masih lagi kedengaran. Casey, dipendekkan cerita, saya balik bilik asrama. Walaupun saya ni adalah pelajar tercicir, tapi bilik asrama saya berkongsi dengan junior yang lain. Jadi bila masuk dalam bilik asrama, junior-junior yang lain dah tidur ke si. Saya pun letak buku saya, letak beg saya. Saya pun ambil wudu untuk solat sebelum saya tidur. Casey, ketika tengah solat, rakaat yang kedua, yang terakhir, saya solat sunat rakaat kedua yang terakhir, waktu tu tengah duduk tahiyat akhir, tiba-tiba terdengar Casey suara perempuan menangis. Salah seorang daripada junior saya terbangun. Dia bangun, dia kejut yang lain. Kemudian, kau dengar tak? Suara perempuan nangis. Suara tu sama seperti suara gagak yang ternganga awal tadi. Selepas habis solat, saya gantung sejadah. Junior semua tanya saya, Ni, apa? Kau dengar tak? Suara perempuan nangis. Saya buat tak tahu je lah. Tak adalah, aku tak dengar lah. Padahal saya memang dengar Casey. Saya pergi ke tingkap. Pergi dekat tingkap asrama dan memang betul tekaan saya. Gagak tu ada dekat pokok yang besar di depan tingkap bilik asrama saya, sedang hinggap dekat dahan dan mulutnya ternganga. Dan ada suara perempuan menangis kedengaran daripada gagak berkenaan. Seram Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Yalah. Kemungkinan saya rasalah, saya suspek kuat gagak tu tertelan airport dekat dalam perut dia ada airport kan. Mungkin dia lapar sangat, perut dia hollow. Bila orang main efek perempuan menangis daripada airport tu terkeluar macam laut hela
Bayangkan saudara, ya. Baik, kita berkongsi kisah pengalaman daripada pengirim kita, pelbagai kisah pada malam ini. Tadi tentang asrama, di sebuah asrama di Kuala Lumpur. Yang ini semalam ada orang minta request kat saya, Casey, cerita pemandu taksi ada ke? Ni saya cari, saya jumpa cerita pemandu taksi berlaku di Singapura, datang daripada pengirim kita bernama Syed, betul nama dia Syed Syed, S-A-I-D, Syed, S-Y-E-D pun Syed tapi ejaan dia S-A-I-D lah, S-A-I-D, Syed berkongsi pengalaman seram bertugas sebagai seorang pemandu taksi. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, ini Cik Syed, seorang pemandu taksi. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam Cik Syed. Saya nak berkongsi pengalaman saya ketika menjadi seorang pemandu taksi. Dulu memandu taksi dengan sekarang lain Casey. Sekarang ni ramai penumpang. Casey memandu senang nak cari penumpang. Pada waktu malam pun memang senang nak cari penumpang. Waktu saya ni masa muda, mula-mula memandu taksi, malam tu paling susah nak cari penumpang. Pusing, kadang-kadang tak jumpa Casey. Dan bila dah jumpa, orang lain pula terkam. Pengalaman saya, kata Encik Syed, begini. Saya pada waktu malam mengambil tempahan. Yalah, oleh kerana takut nanti kerja malam tak dapat penumpang kan, saya ambil tempahan mengambil para pekerja. Pekerja-pekerja ni akan balik pada sekian-sekian waktu pada waktu malam. Saya akan ambil 3 pekerja naik taksi saya, satu-satu saya hantar mereka balik, ya. Jadi kisah begini. Saya ambil pekerja ni daripada lapangan terbang Changi. Dekat Changi saya standby, pekerja selalu akan keluar, dia akan terus naik taksi saya dan saya akan pergilah satu-satu rumah. Rumah yang pertama, destinasi yang pertama adalah Pasir Ris. Destinasi yang kedua juga 2 Pasir Ris dan 1 tercampak sikit jauh di Bedok. Selalunya saya akan hantarlah, biasalah Pasir Ris 2 kemudian pergi Bedok kan. Dan mereka ni dengan saya tak berbual pun, setakat senyum, angkat tangan dah. Walaupun dah beberapa kali saya buat projek ni, tapi saya jarang sangat buka mulut dan bercakap dengan mereka. Jadi apa yang berlaku, selepas saya hantar 2 pekerja pergi Pasir Ris, pulang rumah masing-masing, seorang pekerja ni yang kena hantar dekat Bedok kan, tiba-tiba bila sampai dekat simpang traffic light, saya dengar dia macam baca-baca tau Casey. Saya jalan terus, kemudian dia kata, bang, ya, boleh saya duduk depan tak? Tanya perempuan tu dekat saya. Duduk depan? Boleh? Abang berhenti kat depan Jadi saya drive, saya berhenti kat depan. Dia pun buka pintu belakang, dia masuk pintu depan, kedebam, tutup. Saya pun tak nak tanya Casey, sebab saya jenis yang memang tak suka bercakap. So Cik Syed kata saya drive nak pergi Bedok ni, daripada Pasir Ris pergi ke Bedok Tengah drive, perempuan ni asyik tengok bahu dia je, macam tengah cui belakang. Asyik tengok bahu je. Jadi saya ni pun rasa macam, saya tanyalah, awak okey tak? Awak ni macam terganggu je, kenapa Mula-mula dia nafikan. Dia kata, tak ada apa-apa. Oh, okey lah. Drive dia masih lagi terganggu. Kemudian saya cakap dengan dia, jangan takutlah, cakap dia dengan saya, Hafsal. Dia diam. Hafsal, Casey, waktu tu dalam 5 hingga 8 saat 5 hingga 8 saat saya tanya berkali-kali Hafsal, cakaplah, kenapa asyik tengok belakangnya? Ada benda tak kena ke? Tak ada apa-apa. Cakap je, saya okey, cakap je. Tak ada apa-apa. Dan tiba-tiba dia senyap. Saya pun buat bodoh lah, tak nak paksakan Casey. Saya drive. Dia senyap lama Casey. Senyap dalam 10 minit dia diam. Kemudian kepala dia pusing pelan-pelan. Dia pusing kepala dia. Dan saya perasan ada orang tengah tengok saya pusing. Dia kata, hantar aku pulang.
Waktu tu dah nak sampai dah nak sampai rumah perempuan ni dekat Bedok. Saya pun cakap, nak hantar pulang lah ni. Ni rumah kamu kan? Saya cakap dengan perempuan ni sebab dia bercakap dengan saya dalam bahasa Indonesia. Bukan di sini. Rumah aku bukan di sini. Hantar aku pulang. Marah. Penumpang duduk sebelah saya. 2 kali dia cakap hantar aku pulang. Kemudian saya tak layan Casey. Tiba-tiba perempuan ni dia tengok saya, bang, terima kasih bang macam tiba-tiba pula dia keluar. Para penonton Malam Seram, perempuan tu waktu tu turun daripada taksi saya. Selepas dia bayar tu, dia kata keep the change. Oh boy. Saya pun alhamdulillah rasa bersyukur sangat kerana bersabar kan. So sekarang masalahnya Casey, masalahnya perempuan dekat sebelah ni, dia kena rasuk atau dalam kereta saya ada benda tu tumpang. Sebab tadi kan dia duduk belakang, kemudian dia minta izin untuk duduk depan, dan beberapa kali dia asyik toleh ke belakang. Kalau dia kena rasuk mungkin daripada benda-benda luar, saya tak kisah. Tapi kalau dia rasuk kerana dalam teksi saya ada penunggu, yang itu saya kisah Casey. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Ya, pengalaman daripada pengirim yang berkongsi, seorang pemandu teksi, tiba-tiba perempuan yang tumpang tu minta duduk depan. Bila ajak berborak, dia diam. Tiba-tiba dia jawab, dia pusing, hantar aku pulang. Dia kata dia bracket dalam lorat orang berbahasa Indonesia Jawa macam tu. Hantar aku pulang. Westmangen. Aku asyik ingat makan je. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ya, Malam Seram dibawakan khas untuk anda oleh #team Mirzafai. Jangan lupa saudara nak dapatkan hikmat ejen hartanah, anda ingatlah #team Mirzafai yang akan sedaya upaya mereka untuk membantu anda. Dan baru-baru ini Mirzafai dah pun tambah tambah apa? Dah pun tambah ahli anggota kerana Mirzafai kata beliau ni nak terus berkhidmat dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi lah. Bila ada kaki tangan yang ramai di bawah mereka ni, mereka senang menguruskan benda-benda yang mungkin remeh akan diuruskan oleh kaki tangan yang lain lah. Benda-benda yang perlukan perhatian lebih mendalam akan diuruskan oleh Mirza dengan Faimuni. Nanti Casey akan ketengahkan 2 bahagian temu bual tentang COV dan HLE. Okey, saya nak jawab panggilan. Mungkin kalau ada yang nak hubungi saya, boleh kirimkan message, ataupun Casey boleh call saya tak? Ataupun Casey, ini voice note saya cerita tentang apa? Hantarkan ke talian +65 81310287 +65 81310287. Okey. Yang ini dekat apa ni? Oh. Pengirim kita bernama mana kejap Okey, dah jumpa. Saudara, kalau saudara sedia, kita sambung kisah yang keberapa Yang ketiga agaknya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, saudara, kisah ini kita pergi ke sebuah kawasan, lebih tepat lagi kita pergi ke Kedah, betul Kiriman ini daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama Jerman. Nama dia betul nama samaran digunakan Jerman. Tak tahulah kenapa, tapi itulah nama yang digunakan dalam sini. Kata Jerman
Saya ada ladang Casey. Ladang buah-buahan yang ditanam. Tak banyak pun. Ini hanya untuk saya dengan ahli keluarga makan. Kalau ada tetamu yang datang, bolehlah kita menjamu kalau ada musim, kata beliau. Jadi dekat ladang saya ni dah ada kes beberapa kali burung datang dan kemudian memakan tanaman-tanaman buah-buah yang saya tanam berbulan lamanya. Jadi benda ni berlaku membuat saya marah. Terlalu marah Casey. Dipendekkan cerita, saya letak orang-orang. Orang-orang? Betul ke nama dia orang-orang? Orang-orang? Sekejap tak maaf lah. Nama dia orang-orang. Orang-orangan tak tahulah. Betul nama dia orang-orang Scarecrow. Saya letak orang-orang di kawasan tempat saya tanam pokok-pokok ni lah. Antaranya saya tanam pokok rambutan. Pokok rambutan ada 3. Pokok mangga ada. Dan pokok buah betik. Jadi bila musim datang, tempat ladang kecil saya ni nanti siaplah tikus, mondok dan burung yang akan makan. Saya sampai naik fed up. Jadi saya pun letaklah orang-orang atau scarecrow. Orang-orang ataupun scarecrow. Jadi bila saya letak scarecrow ni, saya pakaikanlah dia kain putih, saya letakkan kepala, saya adakan rambut. Saya tak rasa takut pada mulanya. Begitu juga dengan keluarga saya, tak rasa takut. Perasaan rasa takut tu mula muncul selepas orang-orang tegur. Dia kata, kau letak orang-orang macam ni, nak terputus jantung aku bila lalu dekat sini. Terperanjat, kata beliau. Jadi saya dengan keluarga selagi okey-okey lah. Lagipun itu kan kawasan rumah dan ladang saya. Saya letak orang-orang tu. Dipendekkan cerita lagi, satu hari tu orang-orang tu saya cabut Casey. Sebab saya nak improvise, nak kasih dia lebih cantik dan juga ada fungsi-fungsi yang mana ada lampu pada mata dan juga pada bahagian tangan supaya kalau malam dia akan terang. Benda-benda ni takut haiwan-haiwan ni memang takut. Jadi saya cabut orang-orang tu, saya simpan dekat belakang sebab saya nak tambah tu tambah ni kan. Tiba-tiba isteri saya cakap, ketika dia sedang berdiri dekat tingkap, nak tidur, nak tutup tingkap, dia tengah berdiri, dia tengok dekat daripada tingkap tu dia nampak orang-orang yang saya pasang lah. Tapi masalahnya orang-orang tu saya dah buka. Jadi isteri pun cakap, Bang, apa? Abang punya orang-orang tu seram Macam betul lah. Betul juga kata jiran kita, macam nak terputus jantung. Saya ni tengah nak tutup tingkap, ingatkan apalah, dia macam lambai dekat saya bang. Abang dah betulkan abang kata kan nak tambah-tambah, dia lambai dekat saya bang. Dah macam orang. Saudara para penonton Malam Seram, kemudian saya macam bila masa aku letak balik aku belum habis buat ni. Awak ni, saya mana ada orang-orang, mana saya pasang orang-orang. Saya dah buka dah orang-orang tu. Saya masih lagi dalam proses nak tambah tu tambah ni. Abi yang dekat ladang ni tengah lambai saya siapa bang? Tanya isteri saya. Casey, waktu tu saya kata dah tutup tingkap, jangan banyak tanya. Isteri saya kedebam tutup tingkap, naik atas katil dan tidurlah sampai ke pagi. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Jadi dalam kisah dia, mohon maaf kisah pada malam ni saya tadi selalunya saya menderas. Tadi ada beberapa kisah saya menderas di office dan tadi niat di hati nak balik
sampai awal saya pun nak baca lah cerita-cerita. Cuma dapat baca 2 je lah. Itu pun sambil tengah tunggu taksi tu datang untuk buat jam start kan. Jadi kisah tentang orang-orang tadi tu, dia pasang orang-orang ataupun scarecrow untuk takutkan burung lah. Mungkin scarecrow tu tangan dia bila angin tiup kan, dia macam berkibaran. Burung kalau nampak ini ada orang lah, burung pun takut. Nak hinggap dekat dahan, nak makan rambutan. Jadi bila dia pasang, selepas sekian lama dia pasang kan, dia sendiri kadang-kadang tengok benda tu pun terperanjat. Selepas sekian lama dia pasang orang-orang, dia rasa dia nak upgrade lah. Mungkin nak letak lampu dia ada mata merah ke, letak lampu lah basically. So dia angkat, dia cabut orang-orang tu, bawa pergi belakang rumah, dia parking dekat situ. Besok nanti aku boleh buat lah, katanya. Masalahnya bila isteri nak tutup pintu, tutup tingkap, tengah nak tutup tingkap, katanya sini, isteri saya ternampak orang-orang tu tengah tengok isteri sambil tangan dia melambai. Jadi macam tengah angin tiup lah macam ni. Kan, jadi benda tu melambai-lambai lah. Isteri pun tanya, bang, abang punya orang-orang ni abang dah betulkan Mungkin dia dah beritahu isteri lah, yang abang cabut dulu sebab abang nak buat nak buat benda tambahan lah, mungkin kan. Tapi waktu tu dia tak beritahu isteri. Isteri pun tak perasan sebenarnya. Nampak benda tu macam melambai. Abang, orang-orang abang macam melambai dekat saya lah bang. Suami duduk macam, masa aku ada letak balik orang-orang ni Itulah kisah dia, Okey, kalau sudah bersedia, Casey akan mungkin jawab panggilan. Dan jangan lupa, Malam Seram dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirza Fai. Bertemankan saya Casey dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ini kita telefon sekarang. Katanya Casey call me, cerita pasal lepas saya dengan geng saya exploring dekat kubur. Dia explore kubur Ni kira kategori berani buat Jom. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Panggil saya Bruno Casey. Okey, Brother Bruno. Anda kata anda explore kawasan, anda berjalan pada waktu malam lah di kawasan tanah perkuburan Berapa ramai orang waktu tu? Agak-agak saya around 5 lah. 5. Jadi apa 5 of us lah. Apa yang berlaku, silakan. Okey, kita macam biasalah, kita student, masih student, so kita nak explore. So on that night kita decide nak pergi kubur. So sampai kubur kita decided lah kita nak jalan sikit lah, tengok. So kita jalan kat tengah-tengah. Then ini kubur baru lah. Ini kawasan kubur, kawasan tanah perkuburan yang baru lah. Ini I think was 10 years ago, 8 years ago. So masih lama lah. Okay. Dia tak ada yang sekarang kan konkret kan, boleh jalan. Yes. Sekarang tak ada lah. So I mean dulu tak ada. So okay, the story was bila kita on the way balik. So on the way balik tu kita kita macam biasa, kita dengar radio kat kereta. Bila at this junction satu junction, kita macam satu grup lah, semua tengah senyap Then suddenly one of my friend dia tergerak, dia cakap, asal radio kau ada macam baby nangis ni. Terus saya cakap dia buat bodoh lah, jangan tegur lah. Cakap macam tak ada apa-apa lah, cakap macam tu. Then bila kereta tengah stop tu, dia macam pukul 4 pagi gitu. So junction tu tak ada orang, tapi ada satu kereta je kat depan, across the traffic lah. Itu kereta, the high beam, the horn tu. Okay. The horn, the high beam. Saya cakap, kenapa ni high beam tu? Tak ada kereta pun, kenapa the high beam? Cakap buat bodoh. Then the green light, kita jalan terus. Bila kita jalan terus, proceed,
the moment saya jalan tu, saya tergerak nak tengok atas kereta tu. Oh, okey. Saya tergerak tu, saya pandang lah atas, macam saya tengah drive tu tengok atas sikit lah, kepala ke atas sikit. Saya nampak swan. Apa KC? Swan Melayu apa KC? Swan Angsa. Angsa. Ternampak angsa. Besar KC, terbang. Uish. So ada orang kata yang kakak tu dia mimik swan kan. So I don't know whether it's true lah. So that is my story lah. So alhamdulillah nothing happen lah. Bila kita balik nothing happen. It's just that experience. Saya pun tak bilang kawan-kawan saya nampak tu benda terbang. Dah berapa hari tu baru kita I tell my friends lah. Baru diorang cakap, oh patutlah ada suara perempuan nangis tu. Jadi bila anda masuk kubur pada malam tu, anda explore tanah perkuburan kan, anda jalan tu memang jalan dia tu bukan jalan yang dah disiapkan lah. Anda kena jalan belum, masih rumput-rumput, tanah-tanah. So kita pun jalan agak-agak kita pakai torchlight biasa. So kubur nothing happen, tak ada apa-apa, tak ada benda yang pelik, tak ada apa-apa. Dia nak balik tu, mungkin dia dari kubur dia ikut. Itu kemungkinan lah. Terima kasih brother dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, Malam Seram akan kembali sebentar nanti bersama dengan penaja kita sekarang ini. Casey akan berehat. Pesanan daripada penaja, kita ada 2 bahagian pesanan daripada penaja. Saya pecahkan pada 2 bahagian lah, jadi mudah untuk kita hadam dan fahami. Yang pertama, ini pesanan penaja tentang COV. Apa maksud COV? Kalau nak jual rumah, beli rumah ni, apakah maksudnya COV? Jom. Okey, saudara para penonton Malam Seram, kita berjumpa sekali lagi. Dan seperti anda tahulah, Malam Seram dibawakan khas untuk anda oleh penaja kita, penaja yang dah masuk setahun lebih. Alhamdulillah, terima kasih kepada kumpulan pasukan yang bertauliah #Team Mirza Fai yang menaja rancangan Malam Seram. Jangan lupa untuk hubungi Mirza Subari di 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Kita ada Fai, kita ada Leha dan juga Mirza. Yang ini berkenaan dengan beberapa topik. Antaranya apa tu HLE, ya kan? Mungkin COV, dengar-dengar COV tu bukan COVID COV itu adalah bermaksud cash over valuation. Setahun 2 tahun yang lalu dah tak ada dah dengar COV ni tiba-tiba sekarang dia datang balik adakah ini satu perkara yang patut kita bimbangkan? Banyak rumah sekarang especially di tempat-tempat yang hot dijual lebih daripada harga valuation ataupun COV ni kita panggil in long form is cash over valuation lah. To give you a recent example, kita recently dapat jual 2 rumah KC di Woodlands dan di Choa Chu Kang. So I can say that rumah yang di Woodlands dengan Choa Chu Kang ni is actually these 2 places tengah hot lah in these 2 areas. Okay, so in Woodlands and Choa Chu Kang, both of these houses we sold with a 15,000 COV. Okay, so siapa-siapa yang tak faham is actually rumah ni kita jual di Woodlands, kita dapat menjual harga rumah ni 450,000. Okay, tapi bila valuation, KDB kasih valuation at 435,000. Okay, jadi kita jual 450, valuation 435. Jadi buyer yang beli rumah ni, dia punya maximum CPF dengan loan maksimum yang dia boleh pakai cuma 435,000 saja. Anything above that dia kena top up by cash. Jadi COV ni dia tengoklah anda dalam equation dekat sebelah mana. Betul. Anda buyer atau seller lah. Betul. Kalau untuk yang seller untunglah. Senyum muka. Kalau untuk buyer tu kena tengok situasi. Kalau kata Fai kata rumah dia tengah hot. Tiba-tiba ada 5-6 orang tanya dan anda rasa anda boleh bayar COV dan anda tahu harga dia memang berpatutan kerana mungkin dekat dengan pusat beli belah yang anda suka. Betul. Ada kalanya rumah tu dah fully renovated kan. Nak tanya tentang COV ni, kalau bayar cash, customer top up.
ada kena potong tak kalau untuk beli rumah HDB selanjutnya tak? Kan kalau dalam keuntungan dalam lingkungan harga HDB tu kena 50% macam tu kan? Ini tak ada KC. Tak ada? That means apa-apa cash yang for example yang rumah di Woodland ni dia dapat 15,000 cash. 50,000 cash ni untuk penjual lah. Kira kan next house dia tak payah tolak apa-apa 50% ke tak payah. Jadi dia dapat harga pukal Betul. Oh dahsyat tu tapi ingatlah jangan letak COV yang tidak masuk akal kerana nanti rumah susah nak jual. Dan kemudian cakap ejen ni apalah awak letak COV sampai 40,000 Betul. Jadi kena tanya ejen. Berpatutan. Kalau saya nak letak COV Mirza Fai Leha ni berapa agak-agak Okey kakak boleh pergi kat sini, saya pernah check harga rumah sebelah ni dia jual ni. Jadi ada orang yang bantu kan berikan sedikit gauge. Okey. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, Malam Seram. Okey, saya akan baca satu kisah dulu sebelum Casey putarkan sebuah lagu sebentar nanti. Yang ini pengalaman. Terima kasih pada Mirza, Fai dan Leha. Tadi Fai berkongsi tentang apa tu COV. COV tu sekarang is back. Anda boleh jual rumah dengan keuntungan yang lebih sikit. Kalau rumah anda ni adalah hot start, tempat panas, tempat yang direbuti ramai lah. Antaranya seperti kata tadi di Woodlands, di Bukit Batok, di Chua Chu Kang, di Jurong, Punggol. Ini, tapi ada bahagian-bahagian tertentu. Kalau tu boleh minta COV dan boleh meraih keuntungan yang lebih daripada apa orang-orang biasa, orang-orang kebanyakan dapat ni. Orang kebanyakan. Jadi hubungi Mirza Subari dan Fai Muni 83832145, iaitu Mirza Subari di 83338555, Fai Muni. Okey saudara. Sebelum saya berehat dengan sebuah lagu, ini datang daripada Kak Yati, kiriman Kak Yati, bukan email tapi komen Kak Yati, private message kepada Casey. Katanya Casey, saya dulu arwah suami saya, seorang pemandu teksi. Bila Casey bacakan kisah tentang pemandu teksi, teringat dulu arwah suami yang dah pun meninggal dunia lebih kurang 5 tahun yang lalu. Arwah suami dia memandu teksi seorang diri, Casey. Dia tak ada kawan, dia tak ada hirer untuk pandu teksi dengan dia lah. Dan apa yang berlaku bila dia memandu teksi, dia akan bagi masa dia. Waktu petang, kemudian dia akan balik itu dia akan untuk makan, mandi, solat, kemudian dia keluar lagi memandu. Dan bila dia nak balik, kadang-kadang waktu dia balik tu dalam pukul 2-3 pagi lah. Selalunya macam tu, katanya Kak Yati. Sampailah pada satu malam, kakak ni tengah tunggu dia balik. Rumah kakak tak tinggi, tingkat 2. Dan belakang rumah ni betul-betul kapak tempat letak kereta. Kakak tinggal dekat Bedok Reservoir. Jadi bila dengar kereta lalu, kita tahu tu kereta suami kita. Kakak pun bangun, kata Kak Yati. Bangun, betul suami, kereta suami. Jadi nampak suami, kakak dekat tingkat 2 ni, boleh nampak kereta suami tengah drive ni. Dan kakak nampak dekat tempat duduk belakang, suami tengah memandu kat depan, tempat duduk belakang ni ada penumpang. Kakak nampak ada penumpang. Jadi Kak Yati cakap, tinggal sama tempat agaknya. Rezeki dapat penumpang yang mungkin tinggal satu kawasan. So kakak tunggulah suami. Suami pun keluar. Suami tengok mendongak dekat atas. Suami tahu kakak akan tunggu. Suami mendongak, so sweet nampak. Inilah rumah tangga bahagia Suami mendongak ke atas, arwah suami lah arwah suami Kak Yati. Dia mendongak ke atas, dia angkat tangan. Kakak pun cakap lambai-lambai, tunggu dia balik lah sebab dia nak makan. Dan tiba-tiba suami tutup pintu dan jalan. Jalan. Bang. Suami mendongak ke atas, kakak tingkat 2 ni. Apa? Bang, passenger. Passenger. Kakak cakap dekat suami, kata Kak Yati. Passenger? Afsal, dalam kereta abang dekat belakang tu, passenger. Suami toleh ke belakang, suami tengok kakak, suami jalan masuk
bawah blok, naik atas tingkat 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, apa? Tempat duduk belakang abang ada passenger bang. Tadi abang lupa nak hantar dia balik ke? Kata Kak Yati pada suami dia. Kemudian suami, apa yang awak meripik passenger? Tak ada orang lah. Sebab tu saya balik. Takkanlah ada passenger saya diamkan. Bang, ya Allah bang, saya nampak bang, abang lupa ada passenger. Casey, kakak patah balik ke dapur, tengok teksi suami, kata Kak Yati. Tempat duduk belakang tak ada orang. Suami tengok, apa yang awak nampak tadi? Kakak diam. Dah. Awak tepilah, saya nak mandi. Suami pun mandi. Lepas mandi, Casey, kakak masih terbayang tempat duduk belakang ada perempuan, Casey. Mana dia pergi Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kak Yati bersemangat Abang, dia pekik. Abang, apa? Passenger. Apa passenger apa? Passenger dekat belakang. Suami keluar steady jalan saya pernah bukan saya mengalami perkara ni. Seorang teman ni pernah menaiki taksi. Dia naik taksi, kemudian pemandu taksi itulah dia memandu taksi. Kawan saya ni tinggal mana kejap okeylah, cakap saya dah lupa lah tinggal mana. Contohlah kawan saya tinggal Pasir Ris kan. Jadi dia tahan taksi ni pun cakap nak pergi Pasir Ris, dia pun kawan saya cakap nak pergi Pasir Ris, dia pun panggil masuk. Jadi waktu tu pemandu taksi tu sebenarnya nak pergi Pasir Ris, nak balik rumah dia lah. Jadi pemandu ingat nak balik rumah dia. Kawan saya naik taksi memang nak pergi Pasir Ris lah, seperti yang diarahkan. Oleh kerana terlalu penat, dia tidur dalam taksi kan, dia tidur sampai uncle tu drive dekat multi-story car park multi-story car park. Kemudian tiba-tiba kawan saya sedar ni, dia kata uncle tu tengah nak turun balik multi-story car park. Konon nak buat senyap lah, takut nanti kawan terbangun kan. Kawan saya terbangun. Mula-mula dia ingatkan uncle ni nak rompak dia. Where are we? Berupanya uncle tu cakap, sorry I thought I want to go home. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah. Kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu?
selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah. Kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Kini ku berserah, bukan ku kalah, karena ini ujian datang darinya. Aku tetap redha, walau sakit tu ku terima. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Malam Seram Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram, bersama dengan saya Casey, dibawakan khas untuk anda oleh penaja kita #Team Mirza Fai. Saudara, kalau anda mencari ejen hartanah yang bertauliah, ejen hartanah yang mana akan sedaya upaya mereka membantu anda untuk jual beli, urusan jual beli hartanah, anda hubungilah 8131 saya ni asyik 8131 83 2145 83 2145. Itu adalah talian hotline untuk Mirza, kan, Mirza Subari, ataupun 8333 8555 8333 8555 talian hotline untuk Fai Muni, ya. Nanti kita akan sambung temu bual saya bersama dengan mereka lah. Kalau tadi cakap tentang COV, bukan COVID tapi COV, yang ini kita nak cakap tentang HLE. Jadi nantikan apakah yang dimaksudkan dengan HLE. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih sumbangan-sumbangan super sticker, super chat anda untuk Malam Seram. Mohon maaf sekali lagi, Malam Seram pada malam ni mula agak lewat, kerana tadi kereta saya mogok lah, dia tak nak bergerak. Tapi Alhamdulillah dah baik. Selepas ni saya nak turun bawah, nak test boleh start atau tidak. Okey. Kalau tak boleh start, terpaksalah saya kena cari jalan lain nampaknya. Yang ini Daniel Akim, terima kasih super chat anda. Salam Casey dan geng Momok. Salam sumbangan kecil untuk Casey buat sarapan nanti pagi, ya. Susu halia dan prata bawang banji. Alamak, susu halia saya tak pernah minum susu halia. Razmi Razid, salam abang Casey, salam pada anda. Captain Adik Razmi reporting. Duit sikit untuk abang dan Kak Fiza, sarapan besok pagi. Nak tanya apa rancangan Kak Fiza lepas berpisah sama radio. Oh ya, untuk pengetahuan anda, alhamdulillah, syukur, ya. Tadi Fiza O, itu isteri saya, telah pun mengumumkan beliau dah pun tamat perjuangan di radio sebagai seorang penerbit penyiar, dan minggu depan adalah minggu yang terakhir, sehingga hari Rabu lah dia akan on air. Daripada hari Isnin, Selasa, Rabu tu last dia on air, tapi dia masih berada di office untuk lagi beberapa hari. Dia nak kena clear leave, kan, sampailah tarikh dia pada bulan April tu, untuk dia terus meninggalkan radio sepenuhnya, dan akan buat benda-benda lain lah. Nak buat apa, benda apa, awak kena dengar lah yang mana empunya badan umumkan. Jadi terima kasih. Saya terharu sangatlah sokongan yang diberikan, kata-kata semangat, doa-doa, tolong doakan isteri saya, semoga perancangan beliau selepas ini akan terlaksana dengan mudah, ya. Jadi untuk pengetahuan semua, Fiza O sudah pun mengumumkan bahawasanya minggu depan adalah minggu yang terakhir beliau live ataupun bertugas di radio, dan akan tamatkanlah perjuangan beliau, ya, di radio selama lebih daripada 12 tahun sebagai seorang penerbit penyiar. Okey, terima kasih. Seterusnya, siapa ni? Siti Imsain.
Ya, sumbangan super stiker, terima kasih. Eri J, salam. Assalamualaikum KC dan semua peminat Malam Seram. Waalaikumsalam. Malam Seram the best. Terima kasih ya. Chun Li, terima kasih sumbangan anda. Muhammad Fahmi, terima kasih. Yuno Wa Amin, terima kasih. Sumbangan super stiker. Nur Hakim MN, kereta bateri KC flat ke? Sikit hari dengar start macam lemau je. Salam dari jiran office tingkat 2. Jiran office tingkat 2. Oh, ya. Yang duduk tepi tangga tu kan? Jiran office, betul lah. Ni saya ternampak beliau, saya tengah nak start kereta kan, dia tengah duduk dekat tepi tangga. Ini ahli mesyuarat tangga ni ya. MS Miss Ain Ellie, terima kasih sumbangan anda. Sri Diani, terima kasih sumbangan super sticker. Mr. Del Toro, KC sekali-sekala mainkan lagu rock kapak KC please. Pretty please tak boleh, membahaya, kena copyright nanti. Wan Muhammad Amdan, terima kasih ya atas sumbangan yang tak pernah henti daripada anda brother. Terima kasih banyak atas sumbangan anda Wan Muhammad Amdan. Okey, saya akan jawab panggilan kejap lagi. Ada beberapa cerita. Yang ini saya nak baca ni, kisah abang trailer, tapi bukan di Singapura. Dia memandu lori besar ni daripada Kelantan. Dia drive daripada Kelantan tu kira pantai timur lah Daripada Kelantan dia drive turun ke bawah pergi ke ibu kota Kuala Lumpur. Saya memandu lori muatan berat yang besar KC. Saya selalu hantar kain dekat Kamda. Saya tahu kain kat Jikal aja dia. Saya selalu hantar kain dekat Kamda. Ini pengalaman saya, harap KC dapat ketengahkan. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita baca kisah. Saya bacakan kisah daripada brother kita ni. Begini pengalaman dia. Saya memandu lori muatan berat yang besar. Kerja saya selalunya hantar kain-kain daripada kawasan di Kelantan. Saya akan drive all the way sampai dekat kawasan Kuala Lumpur lah. Pengalaman yang tak dapat dilupakan ni KC, ketika saya ni nak berehat, nak balik rumah, terlalu penat dan mengantuk. Saya carilah R&R untuk berehat. Berhentikan lori dekat tepi jalan di lebuh raya memang tak selamat. Jangan buat KC, sebab banyak pemandu-pemandu yang memandu dalam keadaan mengantuk pada waktu malam. Sebab itulah berlakunya kemalangan. Jadi saya tahu, saya kalau teruskan, saya akan terjebak dalam kemalangan. So saya drive. KC cuba tanya para penonton Malam Seram. Ini ada satu R&R dah nak dekat dengan kawasan Kelantan. R&R ni kalau tanya orang Kelatih, memang mereka semua tahu ini adalah R&R yang paling berpuaka dekat Kelantan. KC tanya mereka, tahu tak R&R yang mana? Jadi saya pun berehat. Lori tu saya masukkan ke kawasan R&R yang mana ada beberapa lori yang lain, kemungkinan macam saya lah, sedang berehat, nak tidur. Saya pun dah park lori cun-cun KC. Saya tolak kerusi ke belakang, dan kemudian saya turunkan tingkap, matikan enjin, kunci pintu, saya tidur. Hanya dalam beberapa saat saya tutup mata terus masuk alam mimpi. Ketika saya ni sedang tidur, saya terkejut kerana saya mimpi saya ni macam real KC. Saya mimpi yang dalam lori saya, dekat sebelah saya, ada perempuan rambut panjang, tak ada muka, tengah duduk. Tengah duduk sebelah saya dalam mimpi ni. Tapi waktu tu saya tak tahu yang saya bermimpi tau. Saya rasakan keadaan tu macam benar-benar berlaku. Apa yang berlaku?
saya cuba nak keluar daripada lori saya, buka pintu tapi pintu tak boleh buka. Sampaikan Casey, saya buka pintu selepas beberapa kali percubaan, kedebam saya jatuh Casey. Rupa-rupanya ketika saya buka pintu tu, secara fizikal saya dah bangun Casey. Dah bangun boleh buka pintu, tapi bila saya keluar kerana ketakutan nampak perempuan yang tak ada muka, rambut panjang duduk sebelah saya dalam lori, saya keluar, saya betul-betul terjatuh daripada tidur di alam realiti. Jatuh, habis tangan saya ni, luka. Saya berdiri tengok dalam lori saya memang tak ada orang. Tiba-tiba saya sedar Casey, yang dekat R&R tadi yang ada beberapa lori, semua hilang. Aku seorang je kat sini. Casey, terus saya panjat balik lori, hidupkan enjin, berdesut saya keluar daripada kawasan R&R menuju ke arah Kelantan. Casey, beberapa hari kemudian saya cakap dengan kawan saya yang saya ni berehat dekat R&R, ya, dia tak sebut nama dia lah, dekat R&R ... Kawan saya cakap, Mat, kau betul ke ni? Salah tempat kot, kata kawan saya. Kenapa pula? R&R tu dah lama tutup. Tapi Casey, waktu saya drive, saya memang mengantuk, tapi saya sedar yang saya boleh masuk dengan lori yang besar. Kalau tutup, takkanlah saya boleh drive masuk dalam. Kemudian, bila fikir logik balik, bila saya bangun daripada tidur, saya perasan tak ada satu kenderaan pun ada dekat dalam tu. Adakah saya masuk salah R&R yang memang R&R dah ditutup dan diterbiar? Ataupun mungkin R&R tu salah? Bagaimana Casey? Itulah pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia tentang R&R. Yang kali kalau nak cerita pada Casey, beritahulah tempat dia, setidak-tidaknya pun untuk Casey tahu. Dia suruh saya teka juga. Macam mana? Dia kata, Casey, cuba teka R&R mana? Casey tanya para penonton, mesti tahu punya. Jadi di manakah R&R yang berpuaka menghala ke arah Kelantan, berdekatan dengan Kelantan? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kita telefon dia sekarang. Pengirim kita yang ini dah baca tadi. Sekejap Assalamualaikum Casey. Apa ni? Saya nak kongsi satu pengalaman seram. Tapi dalam pengalaman seram saya, ini WhatsApp dia kirimkan Saya nak telefon, ingatkan dia apa pengalaman seram. Tapi pengalaman seram saya ini Casey kena mainkan, Casey kena bacakan ini sepenuhnya. Jangan takut, ini mentera bukan panggil hantu, tapi ini adalah sebahagian daripada cerita yang saya nak sampaikan. Tak apalah ada dia kasih mentera kat sini. Mana tadi? Okey, tak apalah. Tak nak lah. Walaupun awak kata mentera ni untuk jadikan Casey seorang jutawan Casey. Tak apa, tak kisah Apa kasih mentera lah. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Saya dapat email balik daripada yang mengirim ni. Dia kata, sorry lah Casey, agak sibuk sedikit tapi ada dengar juga tadi. Terima kasih sudi bacakan kisah saya tentang R&R. R&R yang dah terbengkalai, dah terbiar macam tu dan dah ditutup adalah dekat Gua Musang.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, satu lagi kisah saya nak bacakan sebelum saya ketengahkan satu lagi iaitu interview tentang jual beli hartanah bersama dengan hashtag Team Mirza Fai. Ini datang daripada Kamaria. Ya, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam mak. Bukanlah Waalaikumsalam kak. Ini nama saya Kamaria. Casey boleh panggil saya Kak Kam ataupun Kak Ria. Amboi Kak Kam ataupun Kak Ria. Saya panggil Kak Kamaria sudahlah, nama penuh Okey, cerita Kak Kamaria begini. Kakak dulu ada seorang pembantu rumah. Pembantu rumah kakak, kata Kak Kam ataupun Kak Kamaria ni, memang tip top Casey. Pembantu rumah. Dia ajar anak-anak kakak mengaji. Sebelum ni kakak hantar anak pergi kelas mengaji. Kemudian kakak tengok setiap kali dia solat dia akan mengaji Casey. Jadi kakak pun tanyalah. Kakak gunakan nama samaran, nama dia Nur. Nur, ni ibu nak tanya ni. Nur bisa baca Quran ya? Bisa mengajar? Tanya kakak kepada pembantu rumah. Pembantu rumah cakap, kalau ibu izinkan, saya bisa ajar, kata pembantu rumah. Jadi setelah berbincang dengan suami, kakak pun hentikan kelas anak lah dekat rumah yang selalu dia pergi. Dia belajar dekat rumah dengan bantuan yang dihulurkan oleh pembantu rumah kakak. Jadi apa yang terjadi Casey? Pembantu rumah ni bukan sekadar boleh mengaji, boleh mengajar mengaji, tapi dia juga boleh kesan benda-benda yang menyeramkan. Seperti kakak nak kongsi, kakak pernah beberapa kali bawa dia keluar lah. Sebab kakak dengan dia dah macam kawan rapat. Tapi tetap dia akan menghormati kakak. So bawa dia keluar pergi ziarah kakak punya kawan, ya, ibunya dalam keadaan sakit tenat. Kita pun ziarah sama-sama. Dia tinggal di kawasan barat Singapura. So dengan kakak dengan pembantu ni pergilah rumah yang dimaksudkan ni. Sampai dekat rumah dia, kita pun masuk dalam. Kakak pun pergi tengoklah ibunya yang dalam keadaan sakit tu. So bila tengok ibu dia, tiba-tiba pembantu rumah ni berdiri dekat pintu bilik ni. Kakak dah masuk dalam tengah tengok makcik ni lah. Jadi kakak pun berbual dengan dia. Cik, kenal saya tak? Ni Kamaria, kawannya Aisyah. Kenali kat saya tak cik? Kamaria, Kam. Kata Kak Kamaria lah, nak ingatkan. Dan kemudian makcik yang tengah baring ni, dia kata, engkau aku kenal. Yang belakang tu siapa? Tanya makcik ni, ya, belakang tu siapa? Oh, belakang tu pembantu saya. Aku tak sukalah dia. Suruh dia keluar. Kemudian kata Kak Kamaria, kakak terpaksa toleh ke belakang, tengok pembantu rumah cakap, Nur, jangan ambil hati ya. Ibu ni kurang sihat. Tak apa bu, bisa bu, tak apa bu, kata pembantu rumah. Berkali-kali kata tak kisah. Dan Casey, pembantu rumah kata, masuk. Dia pun masuk, datang. Jangan panggil dia lah. Aku tak suka lah dia. Suruh dia diam lah. Panas. Kemudian kakak tengok pembantu rumah ni diam. Mulut tak bergerak, tak apa.
Tapi mata dia tengah tengok makcik yang tengah baring ni. Ish. Nur. Hey. Ya bu. Kamu bikin apa? Dia diam. Kamu bikin apa? Ibu, yang ini bukan, yang sedang bercakap ini bukan tuan punya badan, Bu. Bukan. Inilah tuan punya badan. Jadi Casey, waktu tu kakak berbual dengan yang tengah baring tu, makcik tu, mak kepada kawan baik kakak. Kakak ingatkan kakak tengah bercakap dengan dia. Cara dia bercakap kan. Jadi rupa-rupanya Casey, itu bukan itu jasad mak kawan kakak, tapi yang berbual tu adalah makhluk yang tengah duduk dalam badan dia. Jadi bila si pembantu rumah kakak ni, Nur, masuk ke dalam, dia berdiri dekat pintu, dia dah kesan sesuatu tak kena dengan makcik ni. Bila makcik ni mula bercakap dengan kakak dan halau dia pergi. Dia baca. Itulah yang makcik ni marah. Dia kata, suruh dia pergilah. Bising. Jadi bila Nur masuk dalam, kakak panggil lah, sini nak memperkenalkan lah makcik ni kepada pembantu rumah. Jadi bila tengah tunjuk ni, Nur ni katanya dia dalam hati tengah baca sampai tengah tenung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Tengah baca dan tenung makcik ni. Itulah yang makcik tu tengok dia macam panas. Suruh diamlah. Panas. Selepas tu anak dia masuk dalam, tanya kenapa bising sangat, apa yang berlaku. Kakak pun jelaskan yang mak dia ni sebenarnya bukan mak dia yang bercakap. Itu adalah penunggu yang duduk dalam badan mak dia. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih perkongsian kisah tentang itulah yang mana akak kita, Kak siapa nama tadi email mana? Kak Kamaria kata dia dapat seorang pembantu rumah yang tip top pembantu ajar anak dia mengaji. #kau ada. Okey, kita sambung cerita seram sebentar nanti. Apa kata kalau kita dengar sedikit satu lagi pesanan ringkas daripada Mirza dan Fai dan Leha tentang jual beli hartanah rumah ataupun sebaliknya. Jom kita dengar sekarang yang terakhir, silakan. Dan mungkin kita nak terus kepada, kalau tadi tentang COV, yang ini tentang HLE. Apa maksud HLE tu? Okay, so di HLE means Housing Loan Eligibility. Okay. Whereby nanti HDB akan tengoklah you all punya your payslip dengan your monthly CPF contribution. And from there HDB akan assess, tengok berapa you boleh ambil pinjaman. So recently banyak yang telefon kita, especially those yang of course tak pernah beli rumah lah, first timer, they have no clue, no idea macam nak beli rumah ni. Bila dia call kita tanya, kita punya gaji combined income 5,000, 6,000, berapa kita boleh pinjam. Okay, so as a clear example, like actually yesterday ada couple telefon kita getting married end of this year. So husband 35 and the wife is 32. Ada combined income of about 5,800 to 6,003. So when we did HLE for them, they all dapat pinjam about I think 325,000. So from there lah. But with that being said, tak adalah semua umur, semua gaji di HLE macam gini. Because nanti HDB nak tahu you all ada tanggungjawab ya, of course, macam installment kereta, study loan, renovation loan and things like that lah. Jadi itu semua akan bantu anda. Itu tim Mirza Fai akan bantu untuk buat kiraan. Pengiraan tu penting untuk melihat sejauh mana kemampuan anda. Jangan jadikan tempat tinggal sebagai satu bebanan. Kan kita nak balik rumah ni, bestnya ada rumah sendiri tapi anda tahu di belakang kepala anda tidak ada hutang yang berat. Ada hutang tapi tak berat seperti kalau anda salah buat kiraan. Jadi nak buat pengiraan rumah, duit gaji berapa, cukup tak untuk beli rumah 3, 4, 5 bilik eksekutif kondominium, anda telefon #Team Mirza Fai. Nombor ada tertera dekat bawah. Nanti akan saya kongsi informasi lebih lanjut. Dan mungkin yang terakhir, apa nak cakap pada hari ini tentang property market sekarang ni. Actually kita ada
few listings yang macam DBSS. DBSS for example Sky at Dawson, think macam tak gerak macam tak jalan gitu, macam tak ada orang call. Tapi sekarang macam enquiries keep coming in. That means sekarang pun DBSS yang dulu susah nak jual, sekarang pun ada orang nak beli juga. For example Pinnacle at Duxton dengan Sky at Dawson, we receive enquiries lah. Sky at Dawson tu lawa lawa kan. Lawa cantik tu. Sekali tengok macam rumah ni kencang tingkat tinggi, ada Sky Garden, ada duplex, macam ada tangga. Bilik dekat atas. Ada. Saya nak beli 4 nanti Jadi yang Sky at Dawson, Pinnacle at Duxton ini semua adalah rumah-rumah HDB. Kalau anda berminat untuk jual rumah dan anda nak beli rumah, tak kisah di bahagian mana pun, mereka bukan ejen untuk satu tempat saja, mereka adalah ejen untuk Singapura. Jadi kalau ada rumah, tak kisah, kalau anda nak downgrade, nak upgrade, yang penting telefon #Team Mirza Fai. Mereka semakin saya rasa ni sibuklah dengan para klien yang datang untuk buat pertanyaan, dan ada dah pun berurusan dengan #Team Mirza Fai. Mirza Zubari 83832145 ya, 83832145, dan Fai Muni di 83338555, 83338555. Dan ada kalanya kalau Mirza dengan Fai sibuk ni, selalunya Leha akan tolong uruskan banyak benda lah. Kalau terdengar suara, ada suara perempuan pula nama Mirza ni. Jadi kita akan jumpa di lain episod. Mungkin kita akan berada dekat luar. Boleh. Satu Sekuf. Okay, let's go. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Terima kasih #Team Mirza Fai. Dengan ini tamatlah rancangan 1 jam yang dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh Mirza Subari, Fai Muni, #Team Mirza Fai, bersama dengan Leha yang akan sentiasa memberikan bantuan kepada anda yang nak mencari rumah idaman. Ada nak rumah, mungkin ada orang suka rumah dia tempat yang sunyi. Ada. Mirza cakap ada. Ada makcik ni pernah request makcik ni kata, saya nak rumah saya tempat sunyi lah, bising-bising saya tak suka lah. Rumah sunyi ada pula orang yang suka rumah bising-bising. Ada pula rumah dia, saya nak rumah saya. Kalau anda sendiri lah yang sedang menonton ni, apakah mungkin rumah idaman anda? Mungkin rumah dia mesti tingkat tinggi, rumah dia mesti sunyi, ataupun bawah rumah saya nak mall. Terima kasih. Jangan lupa 83338555 itu talian hotline untuk Fai Muni, ataupun 83832145. Daripada geng Momok Malam Seram, kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Mirza Subari. Mirza Subari, tahniah kepada anda berada Mirza Subari dengan mendapat dalam 1000 lebih daripada 1000 ejen. Mirza Subari menduduki tangga ke-36. Wow, Masya Allah. Dan juga Fai Muni, tahniah dan syabas kerana mendapat top producer untuk 2020 dengan kedudukan tangga 28. Jadi syabas dan tahniah kepada #Team Mirza Fai. Selepas ni Casey nak kembali dengan kisah yang nak disampaikan ni datang daripada mana tadi kejap Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Abang Jago. Nama macam lagu TikTok Nama saya Abang Jago. Saya nak berkongsi satu kejadian pengalaman saya ketika saya sedang bekerja, Casey. Inilah kisahnya. Kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kita sambung kisah Abang Jago. Begini pengalaman yang disampaikan oleh Abang Jago. Saya nak beritahu pada Casey dan juga para penonton Malam Seram. Percaya tak Casey? Saya hanya berumah tangga pada usia saya 43 tahun. Pada usia 43 tahun, kata Abang Jago, baru saya berumah tangga. Bukan kerana saya ni memilih jodoh, bukan. Bukan Casey. Tapi kerana saya disihir.
Setiap perempuan yang saya suka, saya keluar dengan perempuan tu akan lari, tak nak dengan saya. Benda ni berlaku banyak kali, tapi pada mulanya saya tak tahu masalah ni adalah masalah saya. Jadi saya nak kongsi dengan Casey dan para penonton. Isteri saya ni yang sekarang ni lah, yang sebelum ni menjadi kawan dan jadi girlfriend, baru jadi isteri Saya ada beritahu dia lah. Saya kata, awak lah orang yang telah pun berjaya membuat saya ni berumah tangga dengan awak. Jadi saya ceritakan tentang apa yang berlaku. Dan dia pun cakap, pada mulanya bila kawan dengan you, I suka dengan you, kata isteri saya lah. Kemudian bila I nak rapat dengan you, ada je benda tak kena. Dan I sampaikan solat istihara. Sebab you ni dari sudut mata I nak jauhkan diri you daripada I. Maknanya saya nak jauhkan diri daripada bakal isteri saya waktu tu. Bakal isteri nak dekatkan, nak rapatkan diri, nak kenal saya jauhkan. Sebab tak tahu apa, kan? Jadi kata beliau ni, bakal isteri saya sampai solat istihara untuk tahu adakah ini jodoh yang tepat untuk dirinya. Dalam solat, beberapa hari kemudian dia mendapat petanda lah yang saya adalah jodoh untuk dia. Kerana solat tu dia lebih berikhtiar, berusaha. Kalau tidak dia nak give up untuk kenali saya. Alhamdulillah sampai saya jadi suami yang sah. Sekarang ni kesi masalah dia yang saya nak beritahu, isteri saya cakap beberapa kali pernah dia ternampak ada seorang perempuan yang duduk dengan saya, memandang ke arah dia dengan mata yang terbeliak dan renungan yang tajam. Perempuan ni kadang-kadang dia menjelma, kadang-kadang dia hilang. Saya pernah nampak beberapa kali, kata isteri saya pada waktu itulah. Dan perempuan ni membuat saya takut untuk dekatkan diri saya dengan awak. Tapi mujurlah, dengan solat istihara dah pun mendapat petanda yang awak ni adalah jodoh saya. Saya berusaha. Alhamdulillah kita dah pun berumah tangga, Casey. Dah pun berumah tangga walaupun agak pada usia yang lewat. Usia saya 43 tahun. Sekarang ni saya nak beritahu kenapa agaknya saya disihir. Ini bukan kerana putus tunang ke bekas isteri saya, tidak. Saya ni tujuan disihir adalah untuk orang-orang semua tak nak kawan dengan saya. Jadi saya ni memang loner, Casey, tak ada kawan. Saya ajak orang keluar untuk pergi makan sama-sama, pergi tu begini, semua orang jauhkan diri dari saya. Kecuali isteri saya ni yang telah pun berusaha untuk membantu saya, Casey. Membantu saya supaya saya dapat tamatkan zaman bujang. Jadi bayangkan, ada orang ni yang terlalu busuk hati dengan saya sehingga kan disanggup buat saya supaya orang semua tak nak berkawan dengan saya. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, jom kita telefon yang ini siapa ni? Pengirim kita yang berkongsi pengalaman. Ini dah baca dah. Okey. Kita sambung kisah, jom. Okey, saudara, kisah yang terakhir pada tengah malam ini ataupun pada pagi ini.
Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. KC gunakan nama samaran. Nama samaran saya Adib, berkongsi satu kejadian aneh. Saya bekerja sebagai seorang pembersih kawasan tanah perkuburan dan juga penggali kubur lah. Saya bekerja dekat kawasan tanah perkuburan di Singapura. Kami juga diupah untuk membuat dapur-dapur. Dapur-dapur kubur ni adalah kubur yang hanya ada tanah, kita letakkan simen, letakkan batu supaya nampak lebih cantik lagi dan mudah dikesan oleh ahli keluarga yang nak cari kubur ni. Kadang-kadang kalau semua tanah susah nak cari, tapi menggunakan kaedah ini orang senang nak carilah. Begini kisahnya. Pada waktu malam KC, saya pernah dengar beberapa kali. Waktu tu saya baru saja bermula bekerja sebagai seorang pembersih kubur. Saya akan dapat upahan daripada orang-orang. Dia akan datang, dia akan cakap dengan saya lah, tolong bersih lot nombor berapa, kubur mana. Lazimnya saya akan potong rumput, saya akan tuang air, taburkan bunga. Itu kerja saya untuk cantikkan kubur yang dah terlalu lama dibiarkan. Jadi KC, salah satu waktu tu saya bekerja pada waktu, bukan malam lah kejadian ini saya bekerja pada waktu petang. Saya sedang menguruskan sebuah kubur. Kubur ni, yang mana dekat kubur ni dah tumbuh kisi pokok. Tengah bersihkan. Kemudian saya tanya, saya punya ketua lah, saya tanya, pokok atas kubur ni macam mana nak tebang tak? Tanya saya lah kepada saya punya ketua. Kata, buat apa nak tebang? Biar sudah. Jadi saya tak tebang ke si pokok tu. Saya cuma potong-potong rumput yang dah pun overgrown kata beliau. Dan ada juga bahagian-bahagian kubur yang batu nisan dia dah menyengit. Saya luruskan balik, tegakkan balik. Dan KC, waktu tu sedang saya potong-potong rumput yang ada, tiba-tiba saya dengar bunyi macam orang tengah kena ganggu tau. Macam ramai orang tengah menangis, pekik, terlolong. Saya macam, bunyi apa sih? Jadi benda tu datang sekejap je. Dia bukan macam tengah buat ni dia datang lagi, dia bunyi sekali dan sekejap. Tapi saya yakin saya dengar dalam bunyi itu ada suara orang sedang menjerit-jerit minta tolong. Saya dengar dengan jelas. Jadi benda ni saya pun tanya ketua saya. Dia kata, kau pun dah dengar. Jadi saya pun tanyalah, dengar apa? Dia cakap, kalau kau ada terdengar bunyi macam suara orang ramai tengah terpekik-pekik minta tolong, itulah dekat dalam tu. Saya nak tanyalah kepada para penonton Malam Seram. Kata dah pergi tak boleh kembali. Kenapa bila tiba-tiba ada benda macam ni? Katanya boleh kita cakap dekat orang dalam tu kena siksa sampai kita boleh dengar. Adakah kata-kata ketua saya tu betul? Yang saya dengar bunyi orang terpekik-pekik minta tolong. Hanya seketika dia dengar. Dia tak datang hari ni, besok, lusa, tak. Sekali je. Adakah benar kata ketua saya itu adalah siksa kubur? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Terima kasih atas kiriman komen daripada brother kita. Kiriman cerita daripada brother kita berkenaan dengan kes tadilah. Dia adalah seorang pekerja penggali kubur, pembersih kubur kan. Dia ambil upah untuk bersihkan kubur, untuk simenkan kubur. Jadi dari situlah merupakan pendapatan beliau. Dan dia tanya di tengah pada waktu petang, dia bukan malam, bukan maghrib, pada waktu petang tengah cantas pokok-pokok itulah. Cantas, tiba-tiba dia dengar bunyi. Takkan dia cakap help Tak tahulah bunyi ni macam mana, tapi katanya dengar bunyi suara orang yang ramai sedang meraung dan seolah-olah kedengaran macam orang tengah minta tolong. Jadi itulah persoalan dia, adakah tekaan ketua beliau ni benar ataupun tidak berkenaan dengan orang yang kena siksa itulah. Takkanlah sampai kita boleh dengar kan. Malam
Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, terima kasih pada semua. Terima kasih sumbangan-sumbangan, super sticker, super chat anda yang Casey baru terima. Riz Era, terima kasih. Salam Casey Geng Momo. Layan malam di atas skrin malam ni. Malam seram atas skrin Wow. Kak Nur Kia, terima kasih atas sumbangan super chat anda Kak Nur Kia. Terima kasih juga Emilia Jamaluddin. Salam Casey. Salam, ini sedikit sumbangan dari saya. Semalam tak dapat join kerana hantar kereta ke dealer untuk servicing. Hari ini kereta saya saya drive macam gangster. Kereta saya tak boleh start tadi. Kan ni lepas live ni saya nak turun bawah dan nak start kereta saya, tengok boleh start tak. Kalau tak boleh start, maknanya saya kena besok naik Grab lah. Okeylah, saya undurkan diri, mohon maaf. InsyaAllah nanti saya akan buat lagi malam seram. Mungkin kalau tak minggu ni agak sibuk sedikit sebab saya ada 3 majlis untuk saya mengacarakan, majlis persandingan. Dan untuk pengetahuan anda yang tak tahu, Fizao, isteri saya telah pun mengumumkan beliau telah pun menamatkan akan menamatkan kerjaya beliau sebagai seorang penerbit penyiar di radio. Dan minggu depan hari Rabu adalah hari terakhir beliau live, dan kemudian sampailah penghujung mungkin bulan untuk mengucapkan sepenuhnya selamat tinggal kepada radio. Casey undurkan diri, jangan lupa pada anda, jangan lupa komen, like dan share. Casey undurkan diri, jumpa anda di lain kesempatan dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.